وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang dihormati Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan jam siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah Taala, kita diberikan peluang lagi untuk berada pada bulan Sa'ban. Mudah-mudahan kita telah semalam kita telah berpuasa. Hari yang pertama ataupun pada bulan yang pertama atau hari yang berada pada bulan Sa'ban itu untuk kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban ini dilimpahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan, insya-Allah. Kita pun pada hari Jumaat yang lepas kita pun berada pada Jumaat yang terakhir pada bulan Rajab yang lepas, mana kita digalakkan untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada khutbah yang kedua, ataupun ketika kita duduk hatim tengah duduk pada khutbah yang kedua, insya-Allah, iaitu dengan membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 30 kali, insya-Allah. Karena itu maksudnya kalau kita memuji Rasulullah SAW dengan Ahmad Rasulullah dan Muhammad Rasulullah, itu mudah-mudahan Allah memakbulkan kepada kita apa jua permintaan. Apa jua, mana ialah dalam tempoh wujud dengan beradanya pada khutbah yang kedua tu rasa-rasanya agak cukup ringkat. Tapi tak ada masalah bagi jamaah yang berada di depan khatib tadi, tak ada masalah untuk membaca ataupun memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu di sana. Jadi kita menyambung semula, masih lagi membicarakan tentang kematian anak-anak dalam perkahwinan. Dan Allah menjanjikan kepada isteri ibu atau ayah yang ditimpa dengan kematian dengan satu jumlah, iaitu pada tiga orang anak, anak perempuan, ataupun 2 orang anak perempuan, ataupun seorang anak perempuan. Allah telah menjanjikan kepada mereka-mereka ini dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pada pertemuan yang lalu kita membaca sedikit lagi pada buku yang ni, dan tersebut di sini mana disebut ni di dalam khabar yang halin, mana daripada riwayat yang lain, daripada riwayat yang lain, apabila berhimpun segala makhluk pada hari kiamat, mana ketika berlakunya hari kiamat nanti, semua makhluk, bukan manusia saja, jin semua pun berada di situ. Ketika itulah kita boleh melihat jin-jin yang ada, walaupun kita tak pernah melihat jin-jin yang ada di samping kita sekarang ni. Walaupun mereka berada dengan kita, tapi kita tidak melihat sekarang ni. Innahum dalam Al-Quran tu Allah menyatakan innahum yarani, bahawa sesungguhnya Allah tu memberitahu kepada kita bahawa mereka melihat kita dan kita tidak melihat kita pula. Mana jin boleh melihat kita. Sebab itu ada hadis-hadis yang cukup banyak
sebagai pelindung kepada pada kita semualah. Lebih-lebih lagi kepada wanita, pada golongan wanita di sana. Saya dah mana tak ingat pula mana cara belajar umumnya hadis-hadis yang berkaitan dengan jin ini cukup banyak istilah dah. Mana kita perlu berhati-hatilah. Bila kita secara mudahnya mengatakan bila kita dilahirkan oleh Allah di dunia ini, maka kita akan digandingkan dengan korin kepada kita. Apabila kita meninggal esok dalam dunia ni, korin ni tak mati pula. Dia masih bergelandangan di tempat-tempat yang lain. Itu yang disebut dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan korin ataupun jin ini sendiri. Apabila berhimpun segala makhluk pada hari kiamat dan Allah SWT berfirman, hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tidak berdosa. Agak-agak di kalangan makhluk-makhluk Allah, ada tak yang tak pernah melakukan dosa kepada Allah SWT? Ada, iaitu malaikat lah. Malaikat. Dia tidak pernah melakukan dosa kepada Allah SWT. Itu. Dalam kalangan manusia pula, ada tak yang tidak pernah melakukan dosa? Yaitu para nabi dan rasul. Walaupun ada ulama-ulama mutaakhir itu mengatakan bahawa nabi-nabi ini pun ada melakukan dosa-dosa kecil. Tapi mereka pun berhujah dengan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran tentang nabi-nabi, kegagalan nabi-nabi, contohlah contoh Nabi Nuh contohnya, kerana dia tidak mampu untuk mendidik anak dia dan juga mendidik isteri dia. Contoh Nabi Lut, tidak mampu untuk mendidik isterinya contohnya. Itu contohlah. Itu pandangan ulama mutaakhir zaman-zaman kita ni. Kalau ulama-ulama dahulu salaf, tidak ada satu orang nabi ataupun rasul yang melakukan dosa-dosa sama ada kecil ataupun dosa besar. Tidak ada. Tidak ada kan. Jadi mana orang-orang yang orang yang tidak ada dosa ni, mereka orang-orang yang dipanggil bermula sekali untuk dihisap oleh Allah SWT ataupun dimasukkan dalam surga Allah. Maka tiada keluar ia melainkan Nabi Allah Yahya itu anak kepada Nabi Syariyah, anak kepada Nabi Zakaria. Nabi Allah Zakaria ni kerabatnya ramai. Anak sidir mara, saudara maranya cukup ramai. Tapi banyak ataupun ramai di kalangan saudara maranya ataupun kerabat-kerabatnya itu orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadikan kerisauan kepada Nabi Allah Zakaria, tentang keadaan sedang meranda dalam keluarga Nabi Allah Zakaria. Di antara keluarga Nabi Allah Zakaria yang pokok ialah Siti Maryam, Imran, itu semua adalah keluarga-keluarga kepada Nabi Zakaria.
Jadi Nabi Allah Zakaria satu ketika memohon kepada Allah SWT agar diberikan zuriat. Sudah zuriat. Ketika itu umurnya dah 90 lebih. Ada yang dah 50 dah, belum kan? Belum lagi lah. Mana sebelum umur 95 tu lalu dia memohon kepada Allah SWT agar dikurniakan seorang anak lelaki, yaitu Nabi Yahya. Allah telah memakbulkan kepada permohonan kepada Nabi Allah Zakiyah ni. Inilah apabila sampai ajalnya Nabi Allah Nabi Zakaria, maka Nabi Zakaria pun mengambil alih sebagai nabi, dan sebagai rasul, dan bermula berdakwah di zaman itu. Allah Nabi Zakaria ni ketika di masa pemerintahan, saya tak ingat siapa nama kepada tapi ketika itu ada satu maharaja yang tinggal di situ, tapi ketika itu maharaja ini minat ataupun terpikat dengan anak saudaranya sendiri. Mana dia seorang maharaja, di satu pemerintahan di situ, minat dengan anak saudaranya, anak saudara lelaki perumpangnya lah, ialah dah minat. Kemudian yang anak saudaranya pula pun rasa seronok dengan maharaja tadi itu. Sedikitlah yang saya kemudian. Jadi Nabi Yahya mengatakan bahawa tidak membenarkan perkahwinan tersebut. Tak benar kan? Tapi oleh kerana yang perempuan dengan yang maharaja tadi itu, dia tak peduli. Yang penting saya boleh berkahwin dengan maharaja. Maknanya kalau dibenarkan ataupun syarat untuk berkahwin dengan wanita tadi ataupun dengan anak saudara jadi dengan kepala kepada Nabi Yahya tu, tak ada masalah. Sebab itu dikatakan di sini mengatakan bahawa Nabi Yahya ni di antara orang yang dibunuh ketika dia masih muda lagi. Masih muda lagi. Akhirnya maharaja tadi pun menyuruh kepada pengikut-pengikutnya untuk memenggal leher Nabi Yahya tadi itu. Lalu dipersembahkan kepada anak saudara kepada maharaja tadi itu. Lalu mereka berkahwinlah. Ini sedikitlah kisah tentang Nabi Allah Yahya tadi itu sana. Sedangkan Nabi Allah Zakaria ini adalah orang yang orang yang patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu duduk di dalam masjid ataupun dalam mihrab, sama seperti mana Siti Maryam. Mereka sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak lihat mungkin Syiah ke ataupun Bilal ke, dia duduk ataupun beribadat di mihrab, kita jarang jumpa. Walaupun dilakukan oleh Nabi Zakaria, tapi dia adalah satu ikutan yang baik untuk dilakukan oleh kita. Itu contohlah, melainkan Nabi Yahya bin Zakaria
salawatullah alaihi, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada dua nabi yang tidak ada tidak ada langsung dosa di sini dalam buku inilah dalam buku ni Kemudian yang seterusnya ialah mereka iaitu segala kanak-kanak yang Islam. Anak kanak-kanak yang meninggal semasa mereka belum balik. Budak-budak ni lah, budak-budak tu contohlah. Jadi budak-budak ni belum balik, mereka meninggal. Meninggal. Jadi orang-orang ini kanak-kanak ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkatalah dia, wahai Tuanku, bahawa sesungguhnya engkau telah mengambil akan segala nyawa dan telah engkau hukumkan ke atas kami akan kematian. Akan kematian sebelum lagi kami melihat akan segala ibu bapa kami. Ini kanak-kanak tadi itu diprotes kepada Allah SWT. Sebab mereka belum seronok. Ada yang apa istilah dia, masih baby lah, setahun, 2 tahun kan. Jadi mereka budak-budak anak-kanak ini atau baby ini dia tak sempat menatap wajah ke ibu dan ayahnya. Macam kita ni kadang-kadang walaupun Nabi menyatakan bahawa melihat kepada ibu dan ayah ni adalah sedekah ataupun mendapat pahala lah istilah dia. Kita pun jarang nak melihat mak kita dan ayah kita. Contohlah sebab anak budak sekarang ni lebih seronok dengan handphone di dalam milik masing-masing. Jarang kita nampak lihat gitu tu. Sebab itu kanak-kanak tadi itu mereka protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kenapa kami ni terlampau cepat diambil nyawa kami. Kan kalau contoh hari ini kita tengok seorang pemambu, seorang wanita tak ingat di Johor atau mana yang dalam keadaan syarat mengandung kemudian berlaku aksiden lah di situ. Saya tengok dalam TikTok tadi itu mana ayah ibunya meninggal bersama dengan kandungannya. Dia tak sempat nak tengok mak bapanya, itu langsung lagi tak. Dia berada dalam kandungan baru. Contohnya lah itu kan. Jadi mereka protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kenapa mereka itu dihukum dengan kematian dengan lebih dahulu sebelum mereka dapat berseronok dengan ibu bapa dengan mereka. Maka janganlah engkau haramkan akan kami. Ya Tuhanku akan melihat mereka pada hari ini. Mana pada hari kiamat nanti, anak-anak kita itu yang meninggal kecil ataupun masa kanak-kanak lagi ataupun sebelum balik tadi itu, mereka tu menyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa jangan sampai mereka diharamkan atau tidak dibenarkan untuk melihat ibu dan ayah mereka. Untuk dengan menatap, melihat kepada ibu bapa mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tuntutlah oleh kamu akan segala bapa kamu dan segala ibu kamu, dan masuklah mereka bersama masuklah kamu dengan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah telah membenarkan kepada kanak-kanak tadi itu, untuk mencari kepada kedua ibu bapa mereka. Ialah ketika berada di padang mahsyar ini ataupun pada kiamat ini kan ramai orang. Kan. Sekarang ni pun dah ada 9 bilion orang kan.
Macam mana kita nak cari mak bapak kita agak-agaknya. Agak-agak kita ada tak satu cara untuk kita mengenal ayah kita ataupun ibu kita? Ada tak agak-agak? Ataupun kita dah berjanji dengan anak kita, esok bila ayah meninggal, ini tanda-tanda. Pegang batu ni, contohlah. Kalau Syiah okeylah, ada batu dia. Kita takkan nak pegang batu ke apa sebagainya, contohlah. Apa tanda-tanda dia? Jadi anak-anak ni telah diizinkan oleh Allah SWT tadi untuk mencari ibu dan ayah mereka. Agak-agak di mana agak-agak? Nah, di mana agak-agak? Kalau kita nak dikatakan sebagai orang-orang yang terpilih di kalangan dalam surga terus, atau dalam golongan 7,000 orang yang masuk dalam surga dalam surga Allah Taala tanpa sebarang hisab, tanpa sebarang hisab, karena kita wallahu a'lam lah. Ya, kalau bulan Rejab tadi itu digalakkan untuk kita puasa 3 kali, 3 hari, sempatlah kita buat. Kalau kita tak sempat bulan, agak-agak kita di bahagian mana tu agak-agak? Contohnya, agak-agaknya. Allah suruh kita atau galakkan kepada kita, atau Nabi suruh kepada atau galakkan kepada untuk berpuasa pada bulan Rejab 3 kali ya. 3 kali, 3 hari dalam bulan tersebut. Kalau bulan Syaban ni, yang apa maksudnya, yang pada masuk bulan Rejab ni, kalau sebelum 6 bulan itu, maka kita tidak boleh nak berpuasa pula. Lepas 15 hari daripada bulan Syaban tadi itu sana. Agak-agak mana satu kita akan berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sana. Maka dan masuklah oleh sekian kanak-kanak itu pada perkenaan soft. Maka dalam kumpulan tadi itu ada bahkan bagian tertentu dalam padang mahsyar tadi itu. Maka mereka pun menuntut dan mencari mereka akan segala ibu bapa mereka, dan segala ibu bapa itu maka mengambil mereka itu dengan tangan mereka itu yang kanan, dan dengan tangan bapa mereka, dengan tangan kiri mereka mengambil akan ibu-ibu mereka. Maka dimasukkan mereka itu dalam surga. Maksudnya kanak-kanak ini mencari mak bapaknya itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah padang mahsyar itu, sehinggalah mereka menjumpai kepada ibu dan ayah mereka, dan mereka pun memegang tangan ibu dan ayah mereka dan dibawa ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Inilah setengah daripada hadis yang menunjukkan faedah yang hasil dengan perkahwinan, tetapi dengan syarat sabar atas kematian segala anaknya, dan tiada pula perkataan yang kemahalan. Man tidak marah kepada anak-anak. Maksudnya bila dah berkahwin, Allah kurniakan kepada kita anak-anak, maka kita naklah redha dengan segala yang berlaku kepada anak-anak kita, sama ada dengan kematian ataupun dengan kehidupan di sana. Dengan kehidupan kita dalam dunia ini lagi
stroke bagi kita. Maksudnya mana bagi seorang ayah tu, seorang ayah ataupun ibu itu terpaksa mendidik kepada anak-anak mereka. Walaupun anak-anak kita tu kadang-kadang anak-anak kita tu ialah orang-orang yang degil lah kita katakan. So sembahyang, tak sembahyang, tak puasa dan sebagainya, mungkin menderhaka kepada mak bapak dan sebagainya. Tapi sebagian ulama mengatakan ada kalaupun anak-anak itu degil, itulah satu cara untuk Allah memberikan pahala-pahala kepada kedua ibu bapa mereka dengan cara mendidik anak-anak tadi itu. Mungkin anak itu mungkin tak mampu ataupun mereka itu tidak menurut perintah ataupun melakukan perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan macam mak bapa dia ataupun sembahyang dan sebagainya. Tapi itulah mana kalau seorang ibu tu hendaklah dia bersabar dengan kerenah anak-anak dia. Nah, itu yang menjadikan bahawa mak bapak dan mak ibu dari itu akan sentiasa mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbahagialah bagi orang yang sabar, atas kematian anaknya, dan celakalah orang yang celakalah bagi segala orang yang marah dengan seluruh kasah dan dengan perkataan, marah dengan perkataan dan perbuatan yang jadi derhaka kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kadang-kadang Allah uji kita dengan kematian anak-anak tadi tu. Agak-agak kita rasa reto tak agak-agak. Kan baru ni yang budak-budak SPM tu kan yang meninggal. Kan. Tengok macam mana isteri setia bapa dia tu. Yalah. Itu contoh. Jarang orang yang redo dengan kematian ni. Walaupun dah dewasa seperti itu, tapi itu anak, istilahnya anak. Maka mereka tetap mengatakan bahawa tidak redha dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam pengarang mengatakan kebanyakan orang-orang yang kematian tadi mereka akan merasa marah dengan sama ada dengan cara perkataan dan juga perbuatan yang menjadi derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah orang yang demikian itu beberapa pekerjaan yang tertentu mereka itu dengan kerugian tanam. Walaupun janji Allah SWT kepada ibu dan ayah yang kematian anak-anak tadi surga Allah SWT. Tapi masih ramai lagi di kalangan ibu dan ayah tadi itu yang tidak peduli untuk dia bersabar dengan atas kematian anak-anaknya tadi itu. Baru ini pun berlaku di Johor tak salah yang anaknya yang hilang dan mati dan sebagainya itu kan. Mana saya yakin bahawa jaranglah yang boleh. Kecuali kalau kita kematian ayah dan ibu. Kalau kita kematian ayah dan ibu, dia sedih tu 3 hari ya. Lepas tu lebih itu dah rasa seronok dah tu. Tak ingat dah kepada mak bapak. Jarang. Sebab itu orang-orang dahulu mengesurkan kalau kematian ayah ataupun ibu itu kita buat tahlil sebanyak 7 hari kan. Tapi di sini saya yakin lebih kot lebih daripada 7 hari mungkin. Di rumah lah, maksud bukan di masjid ataupun di surau, di rumah. Ataupun kadang-kadang kita tak buat pun kadang-kadang. Ya. Itu pun nasib baik surau tu buat 3 hari. Sekarang kebanyakan 3 hari dah.
3 hari, itulah yang dibuat. Seolah-olah kita dah kalau ayah kita dah meninggal tu, kita kata dah biarlah mereka. Sedangkan mereka amat memerlukan kepada kita pahala-pahala yang dikirimkan oleh anak-anaknya tadi itu, ataupun jiran tetangga dia yang berhampiran dengan rumah mereka. Yalah, dulu jiran kita pernah beri mungkin pernah beli durian, mungkin pernah beri kepada kita, takkan lupa. Bila dia meninggal saja, nak kirim Fatihah pun kita orang malas pula jadinya. Contohnya lah, contoh maka adalah orang maka adalah segala orang yang demikian itu beberapa pekerjaan yang dia bertemu mereka itu dengan kerugian. Sebab apa? Sebab Allah telah menjanjikan kepada ibu bapa tadi dengan syurga. Dan mereka itu berada dalam neraka pun mereka akan dikeluarkan lebih cepat ataupun lebih awal daripada sepatutnya. Dan itulah sebab itu disebut sebagai kerugian kepada ibu dan ayah ketika itu. Kesalahan dan beberapa pula pangkat dan derajat yang meluputkan keduanya akan mereka itu dan segala kebahagiaan. Sebab itu kita digalakkan untuk menjadi anak ataupun ayah dan ibu yang sentiasa bersabar di atas apa bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW mengalakkan kita untuk sentiasa berdoa, Allahumma ja'alna minas sahirin. Allahumma ja'alna minas sahirin. Artinya, wahai Tuhanku, jagilah oleh kami, akan kami daripada gulungan orang-orang yang orang yang sabar mereka itu. Dalam satu hadis yang lain, as-sabru al-jannah. As-sabru al-jannah. Maksudnya orang yang bersabar itu pasti akan mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kita nak bersabar di atas malapetaka yang diberikan kepada kita, ataupun kita nak bersabar di atas perintah-perintah Allah SWT dan sebagainya. Semua itu adalah perkara-perkara yang patut dijadikan kepada kita sebagai orang yang sabar. Dengan sebab berkahwin itu memekahkan akan syahwat, yakni menghilangkan akan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan akan hatinya daripada hadir hati itu dalam ibadat. Maksudnya bagi lelaki yang sepatutnya dah berkahwin, mungkin dah masuk 25, contohlah umur lepas dah graduate daripada universiti contohnya. Lepas tu ialah waktu yang sesuai untuk berkahwin. Tapi pasangan lelaki tadi itu mensyaratkan dengan jumlah yang tinggi sebagai hantaran, contohnya 20,000, 30,000 sekarang. Contohlah, contoh. Jadi orang lelaki ini terpaksa mencari duit untuk berkahwin. Walaupun ada sebahagian pandangan ulama mengatakan bahawa yaitu mereka mengatakan bahawa adakah dengan berkahwin tadi itu mesti menyediakan sedikit persiapan untuk perkahwinan.
Jadi kalau kita lihat kepada zaman Rasulullah SAW, ada tak Rasulullah SAW menyindirkan masain ataupun yang kepada isteri-isteri mereka. Tapi bagi Rasulullah SAW, setiap seorang isteri Rasulullah itu mendapat mahar atau mas kawin sebanyak 500 dirham. Ya, ada setiap orang isteri yang dikahwini oleh Rasulullah itu mendapat 500 dirham. Di zaman Rasulullah itu, mana 300 dirham itu banyak sebenarnya. Ya, banyak lagi ya. Sebab itu sebab berkahwin itu ialah untuk memesahkan akan syahwat. Asyik teringat je makwa dia. Kadang-kadang saya tak cakap orang lain lah, kadang-kadang anak saya sendiri, anak saya ramai yang bujang-bujang tu. Ya, tapi masih belajar lagi lah, masih belajar. Kadang-kadang sibuk dengan handphone dia. Kadang-kadang kita sembahyang berjemaah tu pun tengok handphone dia. Lepas salam tu tengok handphone tu, contoh. Sebab itu kalau dengan berhandphone tadi itu boleh menyebabkan dia sibuk dengan tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka perlulah dia berkahwin. Ya, bagi mereka-mereka yang mempunyai kemampuan, ya, anistatu minkum ma'a falyatawajjad, mana kalau kamu mampu untuk berkahwin, maka kawinlah kamu. Ya, Rasulullah SAW bersabda begitu, ya. Sebab itu dengan berkahwin tadi itu mengesahkan akan syahwat dia, ya, akan syahwat dia, ya, menghilangkan segala syahwat kepada perempuan, ya, yang membimbangkan akan hatinya, ya, sana. Nah, itu daripada hadir ke dalam ibadat. Mungkin orang-orang yang seperti ini tidak ada dia zaman dahulu. Sekarang mungkin begitu banyak kali. Sebab kita hanya mencari penduniaan. Nak cari orang yang mencari kepada akhirat ini susah. Dan susah. Ataupun ya kalau kita nak cari pun mungkin budak-budak pondok lah mungkin. Tapi nak cari budak-budak pondok yang tradisional susah nak cari yang muda-muda, jarang. Untuk dijeram kolang itu kan, ustaz apa tu. Ramai di situ ialah orang-orang tua-tua, terdiri daripada wanita-wanita kebanyakannya. Nah itu. Nah tu nak cari budak-budak pondok yang belajar sungguh-sungguh. Ya, mungkin sekarang ni pondok moden lah mungkin, pondok moden lah seperti itu mungkin. Nah kan. Itu pun wallahu alam lah, sama ada dia betul-betul mencari ilmu, dan juga beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang. Tuan-tuan mungkin tengok kepada anak tuan-tuan yang mungkin pergi ke sekolah tahfiz contohnya. Macam mana agak-agak keadaan anak-anak yang sekolah tahfiz tadi itu. Kadang-kadang balik daripada asrama ataupun sekolah tahfiz dah tak sampai ke surau pun tak sampai. Duduk rumah aja kadang-kadang. Duduk rumah aja. Mungkin kita pernah dengar cerita-cerita tentang anak-anak tahfiz ni. Bila mereka balik daripada madrasah mereka ataupun mahat-mahat mereka, dia menjadi contoh kepada mak bapak mereka. Ada seperti itu, saya yakin ada seperti itu. Tapi
tidak ramai di kalangan budak-budak seperti ini yang menjadi contoh kepada ibu bapa mereka lah apabila mereka balik daripada pondok ataupun sekolah-sekolah yang berbentuk agama ni agama ni sana. Jadi saya rasa kita dah masuk isyak, jadi kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan baca surah wal asr. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku quli hadza fi liwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.